halal wal haram. Belajar fiqh kan? Ilmu fiqh yang kita belajar tu. Ilmu fiqh untuk mengatasi empat rubuk mengikut mazhab Syafi'i, al-Imam Syafi'i, mengikut ulama-ulama Syafi'ah ada 4 rubuk. Fiqh ni ada 4 rubuk. Pertama rubuk dipanggil rubuk ibadah, kedua rubuk muamalah, ketiga rubuk munakahah, ketiga keempat rubuk uqubah wa jinayah. Ada 4 rubuk ni kita kena mengaji habis alhamdulillah. Ya, dia ada lebih kurang 12 kitab. Kalau nak mengaji fiqh kena khatam 12 kitab tu selamatlah. Di sini kita melihat maka wajib bagi hamba, muka surat 242 bawah sekali, maka wajiblah bagi hamba beribadat kepada Allah Ta'ala dalam semua segi. Kehidupan dunia ni kita kena faham hakikat kehidupan dunia ini adalah untuk beribadat kepada Allah. Allah jadikan bumi kita luas, seluas-luas bumi seluruhnya untuk manusia. Maka wajib bagi hamba beribadat kepada Allah dalam semua segi yang dia mampu, dan dia menjadikan segala perbuatannya sama ada tidur, baring, makan, minum, nampak, kerja, buat dan sebagainya menjadi ibadat dalam mana-mana cara yang dia boleh. Jadi kita kena faham dulu konsep ibadat. Boleh saya terang sikit konsep ibadat ni. Kita nak kena faham ibadat tu apa benda, pengertian ibadat. Perkataan ibadah ataupun ibadat ni dia kata banyak tarifnya berdasarkan kepada perbezaan pandangan para ahli dan maksud yang dikehendaki oleh masing-masing ahlul ilmi. Tarif daripada segi lughah, etimologi, etimologi daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Erti lughah mengertikan taat. Dari segi bahasa maknanya taat. Menurut, mengikut, menurut pun boleh, mengikut pun boleh, tunduk pun boleh. Masuk dalam erti bahasa. Kalau kata bahasa tu ibadat, maknanya taat pun boleh, menurut pun boleh, mengikut pun boleh, tunduk pun boleh. Ini dapat lihat dalam firman Allah, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yasin ayat 60. Ayat 60 Yasin Apakah aku tidak pesankan kepada kamu wahai anak Adam, iaitu jangan kamu mentaati syaitan, bahwasanya syaitan itu musuh yang paling nyata bagimu. Itu daripada segi bahasa. Kalau kita mengambil kira, diartikan pula dengan erti doa. Boleh jadi ibadat itu juga dipanggil doa. Segi bahasa, di segi bahasa doa. Ini berdasar firman Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Tengok Tuhan sebut ayat ni, bahwasanya segala mereka yang membesarkan diri, sombong dan berdoa kepadaku. Doa masuk dalam ayat ini ibadati, yang berdoa kepada aku, yakni menyeru daku untuk memohon hajatnya. Jadi dalam ayat ini perkataan ibadati di sini ada doa. Orang tak doa tu sombong. Tentu kita kena berdoa. Orang tak berdoa kepada Allah ni sombong. Lepas tu Tuhan sebut, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Bahwasanya segala mereka yang membesarkan diri daripada berdoa kepada aku. Tak payah doa. Kalau gegah kita doa pun dia angkat tangan, dia jolok lubang hidung dia. Betul lah. Pakai letak tangan atas paha apa dah, atas lutut. Dia tak berhajat kepada Allah. Ulama daripada segi tauhid, mengikut ulama tafsir, ulama hadis, ulama tauhid, makna ibadat lain. Mengikut ta'rif ulama tauhid dan juga ulama tafsir, ulama hadis, ulama tauhid kata tauhidullahi wa ta'zimuhu ghayata ta'zima ma'a tadhallul wal khudu'i lah. Yang punya maksud dia kata mengasahkan Allah Subhanahu wa taala, menta'zimkan Allah, membesarkan Allah dengan sepenuh-penuh ta'zim, serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya dengan menyembah Allah sendirinya. Itu mengikut ulama tauhid. Dia kata al-ibadatu at-tauhidu. Bagi dia ibadat tu adalah tauhid. Ulama tauhid pegang lagu tu. Nampak tak? Mentauhidkan Allah
mengasahkan Allah adalah masuk dalam kumpulan ibadat hati. Ibadat hati, ya? Nampak, ya? Urusan hati, ya. Dan dibuktikan dengan lisan, dengan kenyataan, dengan amalan, bil arkan. Nampak, itu dia. Kata Ikrimah, segala lafaz ibadah dalam Al-Quran, ni kata Ikrimah, ulama tauhid, segala lafaz ibadah Al-Quran diartikan dengan tauhid. Dia pakai satu terus, ya. Semua kalimah-kalimah ibadah yang ada sebut dalam Quran tu, kata Ikrimah, adalah tauhid. Ya. Dia kata itu masuk dalam kertinya kerana mereka ta'rifkan tauhid dengan ifradul ma'budi bil ibadah ma'atiqadi wahdadih zatan wa sifatin wal fa'ala. Mengasahkan Allah Subhanahu wa taala, yakni Tuhan disembah, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala serta mengiktikadkan pula bahawa keesaannya pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada tauhidul zat, ada tauhidul sifat, ada tauhidul af'al. Itu makna ibadat. Mengikut ulama-ulama tauhid dan Ikrimah. Firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita dengar ayat itu selalu. Tidak aku jadikan jin manusia melainkan supaya mereka mentauhidkan aku. Nampak tak? Tauhid di sini adalah ibadah. Ya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ada sebut dalam Quran lagi. Dan ibadat kamu kepada Allah, yakni asahkan Allah, jangan kamu syarikahkan dia. Jadi bila Tuhan sebut ini ibadat kepada Allah, jangan syarikahkan dia, maka ibadat di sini adalah artinya tauhid. Ada Nabi sebut lagi dalam satu Nabi kata ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otak ibadat. Mana ibadah tauhid. Otak tu adalah merupakan satu ibadah yang mana dia perlu memakai akal. Nampak tak? Kita untuk mencari dalil. Nampak tak? Supaya kita mengasahkan Allah, dapat mentauhidkan kewujudan Allah, dengan meletakkan keasaan Allah sebagai wujud yang nafsiyah. Dia mahu begitu. Sampai nafsiyah, semua Tuhan. Wujud nafsiyah ni wujud semua. Semua Allah, bukan kita. Nampak tak? Bukan makhluk, bukan alam. Itu nafsiyah tadi ni. Ta'rif ulama akhlak. Ulama akhlak punya ta'rif lain pula. Nampak? Ulama akhlak kata ibadat ni al-amalu bi-ta'atil badaniyah wal qiyami bi-syara'i'. Dia kata. Saya akan ringkas, ambil kupas-kupas daripada kitab sikit. Ya. Dia kita mengerjakan segala ketaatan badan, taat badaniyah, dan menyelenggarakan segala syariat hukum. Itu ibadah. Kita belajar hukum halal wal haram. Belajar fiqah kan? Ilmu fiqah yang kita belajar tu. Ilmu fiqah untuk mengatasi empat rubuk mengikut mazhab Syafi'i, al-Imam Syafi'i, mengikut ulama-ulama Syafi'ah ada 4 rubuk. Fiqah ni ada 4 rubuk. Pertama rubuk dipanggil rubuk ibadah, kedua rubuk muamalah, ketiga rubuk munakahah, ketiga keempat rubuk uqubah wa jinayah. Ada 4 rubuk ni kita kena mengaji habis. Alhamdulillah. Ya, dia ada lebih kurang 12 kitab. Kalau nak mengaji fiqah, kena khatam 12 kitab tu, selamat. Tapi tak ada kadang rubuk ibadah pun tak habis mengaji. Itu dia. Rubuk ibadah pun tak ada habis mengaji lagi. 12 kitab tu. Dia menyelenggara tentang 4 rubuk. Pertama rubuk ibadah. Pecah rubuk ibadah tu pula menjadi bab. Pecah pula jadi masalah. Nampak? Banyak tu. Rubuk ibadah pecah jadi masalah, pecah jadi bab. Ambil bab mula. Bab apa? Bab taharah. Ngaji bab ayam tak habis, Tok Guru mati. Tok Guru. Nampak tak? Tok Guru tak mati, dia lari. Itu dia. Nampak? Bila nak habis lah. Itu dia. Ini kita nak ngaji, masjid-masjid kena ada ilmu ni lah. Guru-guru kena cari untuk mengajar ilmu ni lah. Ya. Rubuk ibadah tu bagi habis. Ya. Bukan menceramah umum ya. Maka tu kita hari ni jauh daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi kalau tidak di-highlightkan ilmu ini sedahaknya. Nampak? Betul lah. Itu kita faham. Dia rubuk ibadah. Pertama rubuk muamalah, yang kedua munakahah, yang ketiga dan juga rubuk jinayah. Pasti kita ada 4 kuah. La haula wala quwwata. Kuah. Kita ada 4 kuat. Kita ni ada 4 kuat. Tuhan bagi jadi 4 kuat.
Al-Qawiyul Aziz. Tuhan tadi bagi jadi 4 kuat. Pertama, kekuatan akaliyah. Kedua, kekuatan batiniyah, perut. Ketiga, kekuatan fajriyah, kemaluan. Nampak? Keempat, kekuatan ghadabiyah, marah. Oleh kerana ada 4 kekuatan ni, dia kena ada 4 robot. Tengok Imam Syafi'i punya bijak. Tulis kitab. Nampak? Nah. Dia perhalus lagi. Orang yang mula-mula tulis kitab fiqh ni Imam Hanafi lah, Nu'man bin Thabit. Tapi tidak diperincikan. Datang Muhammad bin Idris, dia perincikan dengan kaedah-kaedah sekali. Nampak tak? Dengan usul, dengan asalnya sekali. Nah, ada usul fiqh, ada qawaidul fiqh lagi. Oh, cantik. Nampak? Tu dah. Alhamdulillah. Boleh faham Dia pendek kata 4 kekuatan akaliyah. Maka dia kena kekuatan akaliyah ni, dia mesti disuburkan dengan, dia mesti tenteramkan, dia mesti diimbangkan dengan rubuk ibadah. Ibadat saja yang boleh tenangkan fikiran kita, yang boleh melaraskan perjalanan akal kita, yang boleh mencerdikkan akal kita. Nampak? Kedua, kekuatan apa? Kekuatan batiniyah, perut. Lapar ni pasal boleh curi, boleh bunuh orang. Betul tak? Hari ni boleh rasuah. Dia jadi macam-macam nak rasuah ni kerana perut lah. Betul tak? Orang duk tamak lupa duk cari harta ni pasal perut, bukan pasal apa? Pasal perut lah. Nampak tak? Kekuatan batiniyah. Nah. Maka dia hanya boleh diimbangkan, diindahkan, diselaraskan dengan muamalah. Ada bab muamalah. Nampak tak? Ada jual beli, hang tak mampu beli, hutang. Ada bab hutang. Nampak tak? Kalau agak-agak hang ada barang kot, hang tak ada sempat nak guna, hang boleh pinjam. Ada bab pinjam. Nampak tak? Tu dia. Ya? Agak-agak hang nak pakai juga, boleh gadai. Nampak tak? Tu, nah. Agak-agak hang nak pakai sementara, boleh sewa. Nampak tak? Tengok tu. Cantik tak? Nak atasi persoalan perut. Lapar juga, tak ada pinjam hutang lah. Cik, saya lapar, hutang nasi sebungkus. Nampak tak? No? Tu dia. Aku tak ada rumah nak duduk. Aku nak beli tak mampu, aku nak sewa. Sewa? Nampak tak? Cuba masuk rumah orang. Buat rumah haram. Tak boleh Nampak tak? Tak boleh no? Tu dia. Itu kekuatan perut. Ketiga, kekuatan apa? Kekuatan farjiyah, kemaluan kita. Faraj. Kekuatan farjiyah. Kekuatan faraj. Kalau dibiak habis, tak kena anak bini. Tak kena sumbang mahram banyak berlaku. Baru ni dia bunuh anak perempuan dia. Dia rogol anak perempuan dia bunuh anak perempuan dia sendiri. Apa punya manusia? Orang Islam, orang Melayu. Ya Allah, sampai dah tak ada, habis dah tak ada iman langsung. Binatang pun dia kenal anak dia. Ya. Binatang pun kenal anak dia. Ya. Dia tak ganggu, tak usik. Tak ada sumbang mahram dalam binatang tau. Tu dia. Ini lebih buruk daripada binatang lagi. Ya. Dia rogol anak dia perempuan dia bunuh anak tu pula. Lempak pun tepi jalan dengan telanjang bogel apa. Tu dia tu dia. Kena tangkap Bukan susah nak tangkap. Nauzubillah. Maka tu kita kena ada hukum apa? Hukum munakahah, nikah kahwin. Hukum munakahah ni dah mengajak kita kenal mahram tak mahram, nampak tak? Kenal adab aurat tak aurat kita kenal, nampak tak ya? Cara-cara etika nak masuk rumah, nak keluar rumah, nak duduk sekali, nak berjalan sekali, nak berlayar, nak musafir, semua ada hukum. Nampak dalam munakahah dia bawa. Cantik tak? Nampak. Pengambil itu kekuatan ghadabiyah, marah. Kena ada marah, tak boleh lari. Nampak tak ya? Jangan sampai marah, marah kera, marah singa, marah babi. 3 marah tu tak mau. Nak cuci 3 marah tu, nak kena atok sebab tidak jadi 3 marah tu. Kena cari melalui ilmu tasawuf lah ya. Kena cari ilmu tasawuf baru boleh cuci semua. Nampak tak? 3 marah. Baik. Nak kawal marah ni kalau tak ada undang-undang, nak jaga marah tu pakat bunuh habis. Boleh bunuh orang, rompak, curi, boleh kata nampak pukul orang tampak ikut suka. Maka adalah hukum yang kita rubu' jinayah ataupun uqubah yang disusun. Nampak? 4 rubu' ni disaji tulis oleh ulama dalam 12 kitab. 12 kitab. Lengkap kalau kita boleh mengaji 12 kitab tu khatam, insya-Allah selamat. Ngajilah
Boleh. Payahlah kita mengaji di masjid, tak nampak lah kata orang nah. Sebab tu guru pun tak ada ilmu tu, tak habis mengaji. Nah. Dan alhamdulillah. Nampak tak? Itu di antara. Baik, kita lihat lagi ta'rif ulama akhlak. Kita dah baca tadi. Kemudian ada lagi dia kata ta'rif ulama tasawuf lain pula. Ulama tasawuf kata ibadat ni dia kata fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbih. Ini ta'rif yang diberi oleh para ulama tasawuf apa dia ibadah. Itu dia tuan-tuan. Nampak? Dia kena mengaji macam tu. Jauh banyak nak mengaji ni, yang sikit lah. Ya Allah, tu baru sebut begitu aja ni. Baru duk cari ta'rif ya tuan. Ya, ibadah ni. Ulama tasawuf yang faham ibadah, dia kata tadi seorang mukallaf mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan nafsu. Nampak? Seorang mukallaf mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan dia punya nafsu semata-mata untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala, semata-mata takut pada makam Tuhan. Dia kata fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbih. Boleh ya, boleh. Habis. Jadi makna kata kalau ikut ulama tasawuf ni dia ada tiga lah, faham dia. Pertama, ibadat kepada Allah kerana mengharapkan benar-benar akan peroleh pahala atau kerana takut akan siksa. Ini pandangan ulama. Apa-apa ibadat kita buat kerana semata-mata kerana mengharapkan mendapatkan pahala ganjaran dan juga pahala dan takut tetap dihadapkan azab neraka. Itu satu tingkatan, tapi rendahlah ni. Yang kedua, beribadah kepada Allah kerana memandang bahawa ibadah itu perbuatan mulia, dilakukan oleh orang mulia menghadap zat yang paling mulia, Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan, takrimah. Dan yang ketiga, kata ulama-ulama tasawuf ni, beribadat kepada Allah kerana memandang bahawa Allah berhak diibadati, disembah dengan tidak pedulikan apa yang akan diterima atau diperoleh padanya. Tak kira pahala, nilai apa semua. Yang dia tahu kata, aku kena sembah Allah kerana Allah adalah Tuhanku, Tuhan yang Maha Agung, dan dia adalah Tuhan aku dan aku adalah hamba. Dia habis. Dia tak baca lah apa nilai pahala, dia tak baca. Ini yang paling tinggi sekali. Mengikut tarikh ulama fiqh. Ulama fiqh kata lain pula. Nampak? Para ulama fuqaha kata ma addaita ibtigha'an liwajhillahi wa talaban li thawabihi fil akhirah. Segala taat yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah Ta'ala dan mengharap pahala di akhirat. Itu dia. Ulama fiqh kata begitu. Ibadat ni apa-apa pun kita buat semata-mata kerana nak capai redha Allah dan mengharapkan pahala di akhirat. Itu ulama fiqh kata. Nampak tak? Ya. Jadi perkataan ibadah ni, jadi pada perkataan kita ambil perkataan ta'abbudi menjadi ibadah. Apa-apa kita buat dia ta'abbudi. Kita makan, ya, niat makan tadi, ya, semata-mata boleh berdiri tulang belakang kita, boleh bertegak, boleh buat ibadat kepada Allah. Aku makan ni supaya boleh tegak berdiri tulang belakang aku, boleh makan, boleh buat ibadat. Itu dia. Makan tu dapat pahala. Dapat pahala makan tak? Sebab makan minum ni harus. Urusan kehidupan kita ni harus makan, minum, berpakaian indah, berumah besar, berkenderaan, nampak tak ya? Harus. Berkahwin pun harus. Nampak? Tapi kalau kita niat ada hubung kait dengan Allah, hubung kait dengan kebesaran kemuliaan Allah, ada hubung kait dengan kesyukuran, ada hubung kait dengan pengampunan, jadi ibadat kan? Nampak? Makan kerana Allah. Jadi tentulah kita kena ikut. Kalau makan kerana Allah, kena ikut cara-cara adab dia pula. Jangan lebih. Kulu wasrabu wala tusrifu, makan minum tapi jangan lebih. Nampak? Itu dia. Makan pula halalan tayyiban, halal dan tayyib yang baik. Ambil yang tayyib dan terus. Dalam halal belum ada tayyib, tapi dalam tayyib ada halal. Dia kena baca begitu nak. Itu kena antara kita nak biar faham tadi ini. Maka dia kata al-qiyamu bihaqqihi ta'ala. Itu kata makna ta'abbud. Ya, laksanakan segala hak Allah Subhanahu wa taala. Itu mengikut faham dia tadilah. Ya. Maka itu ibadah ni ada terbagi kepada beberapa bahagian, boleh kita simpulkan dalam dua. Pertama, ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah seperti iman, salat, puasa. Nampak tak? Kedua, ibadah ghairu mahdhah seperti zakat,
kafarah. Nampak tak? Contoh. Boleh ya. Kemudian dibagikan ibadah itu kepada 5 kumpulan. Banyak ni nak buat ni. Tak apalah nak bagi apa faham, nak buat macam mana. Bagi kita tahu ibadat tu apa. Dia kata ibadat kita tak reti duduk tak ada kan. Ibadah ni dia ada 5 kumpulan. Pertama dia panggil ibadah badaniyah. Pertama ibadah badaniyah ni seperti sembahyang. Sembahyang tu ibadah badaniyah. Ibadat badan. Sembahyang. Kedua ibadat maliyah. Maliyah ni harta benda. Yang ini seperti zakat, sedekah, infak sabilillah. Nampak tak? Jariyah, hadanah. Nampak tak? Waqaf. Itu masuk dalam kumpulan ibadah maliyah. Kemudian ketiga ibadah ijtima'iyah. Ijtima'iyah ibadah haji. The only haji ya. Nampak? Dia lain sikit ibadah haji. Ijtima'iyah. Yang keempat ibadah ijabiyah. Tawaf saja. Tawaf tu ibadat ijabiyah. Nampak? Dalam haji tawaf tu merupakan ibadat ijabiyah. Dialah yang menonjol ya sebagai tujuan kita pergi Mekah. Tujuan orang pergi umrah, tujuan pergi haji kerana tawaf. Nampak tak? Tawaf tu adalah ibadah ijabiyah dia panggil. Ya. Yang terakhir sekali ibadah salbiyah. Ibadat salbiyah ni sama juga terlibat dalam haji, iaitu meninggalkan segala pantang larang dalam ihram ketika dalam haji dan ketika dalam sembahyang. Sembahyang ada ihram tak? Ada. Takbiratul ihram. Nampak? Allahu Akbar, takbir jadi ihram, kita masuk dalam ihram. Ihram apa sembahyang? Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bergerak. Nampak tak? Banyak perkara yang dibataskan sebagai perkara yang boleh memakruhkan sembahyang atau yang boleh membatalkan sembahyang. Itu masuk dalam ibadat salbiyah dia panggil. Nampak tak? Jangan duk gerak 3 kali berturut-turut, ibadah salbiyah. Nampak tak? Batal sembahyang. Itu jangan makan, jangan telan apa-apa yang ada bekas-bekas sisa mulut kita dengan sengaja. Nampak tak? Itu masuk dalam ibadah salbiyah. Contoh inilah kumpulan dia tuan-tuan. Kira dekat tu lagut, nanti panjang umur, panjang cerita. Kita jumpa lagi bulan depan. Kita boleh perpanjang lagi perkara ni. Cuma habaq mukadimah aja baru tu. Kalau bersilat dapat 4 baru. Nampak tak? Belum pergi ke mana lagi boleh insya-Allah. Aku qauli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.